Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okey, kita masuk kelas yang kedua dalam minggu ni. Dan petang ni saya akan habiskan topik 4. Okay, saya berkata topik 4. Untuk minggu depan, saya akan masuk ke topik yang ke-6. Nombor 5, saya akan skip. Siapa ini awak akan belajar sendiri. Okey, nanti saya akan maklumkan lah apa yang awak perlu buat dalam topik 5. Tapi insyaAllah pada hari Selasa, pukul 10 pagi, kita akan masuk topik yang ke-6. So, boleh bersedialah dengan topik 6. Boleh buka dulu tengok apa yang akan kita belajar dalam topik ke-6. Okey. So, sekarang ni kita rujuk topik. Pergi kepada page 142, iaitu energy efficiency ataupun kecekapan tenaga. Okay, kecekapan tenaga. Okey, apakah dimaksudkan dengan kecekapan efficiency? Efficiency has multiple definition. Okay, ada beberapa definisi yang dikaitkan dengan efficiency. It can be defined, kita boleh definekan efficiency sebagai apa? Yang pertama, the ability to avoid wasting energy when performing a particular work. Satu keupayaan untuk mengelakkan pembaziran tenaga apabila melaksanakan certain tugas ataupun perkara ataupun kerja. Okay, itu adalah maksud efisiensi. Maknanya segala tenaga yang kita curahkan, kita berikan, digunakan 100%. Takkan sampai 100%. Dia takkan sampai mampir, tapi kalau lebih pada 90 tu kira memang kecekapan yang agak tinggi lah. Tetapi kalau macam saya bagi awak 10 contoh, saya bagi awak 10 perkara hari ini yang perlu awak sampaikan pada orang lain, tetapi awak hanya mampu serahkan 2 sahaja. Setelah awak hadam apa yang saya terangkan hari ini, awak mampu bagi tahu 2 sahaja pada orang lain, maksudnya kecekapan awak hanyalah 20%. Jadi ada 8 lagi pembaziran, maknanya 8 benda yang saya bagi awak tapi awak tak dapat sampaikan. Contoh lah. Tapi kalau saya bagi awak 10, awak boleh sampaikan kepada orang lain 9 perkara yang saya beritahu. Saya listakan 1, 2, 3, 4 sampai 10, tapi awak dapat sampaikan 9. Hampir betul punya ni pada orang lain. Mana awak memiliki kecekapan tinggi dari segi pendengaran ke penyampaian dan sebagainya. Tidak ada salah silap. Okay. Itu definisi pertama. Yang kedua, the ratio between the useful work performed by the device and the total energy consumed as an input. Okay, kadar di mana kerja dilaksanakan oleh peralatan itu sendiri. Okay, sama ada peralatan tersebut mampu melaksanakan tugas kita mengikut apa yang katakan bagi input berapa power dia, tapi dilaksanakan mengikut power tu. Okay, biasanya akan kurang daripada nilai yang dibagi tu. Okay, dia tak akan dapat 100%. Mesti ada loss dekat something, dekat mana-mana lah, dekat loss. Okay, let's support we have a system which receive a power as input. Ini satu sistem di mana kita menerima kuasa sebagai input dan output sebagai kuasa lain. In ialah satu kuasa masukkan dan satu kuasa telah dikeluarkan. Sistem ini yang melihat bagaimanakah ratio ataupun kadar sama ada kecekapan macam mana. Berapakah kecekapan sistem ini? Dia menerima berapa power dan berapakah power yang dikeluarkan. Kalau dia menerima 100, keluar 99, mungkin sistem ini dikira sebagai sistem yang memiliki kecekapan yang tinggi. The efficiency is a ratio between output and output. Maksudnya kecekapan adalah kadaran di antara keluaran bahagi dengan input. Output atas, input bawah. Mana kadar atas berapa, bawah berapa, so itulah kadar ratio dia.
Kalau nak dapatkan persen, kalikan dengan 100. Simbol yang digunakan untuk mendefinisikan kecekapan atau efisiensi adalah satu simbol huruf eta. Okey, ini N ni, macam N yang panjang sebelah kaki dia ni, kita panggil dia eta. Okey, macam yang lain lah, macam simbol lain macam theta, okey, pi, ni semua simbol-simbol Greek lah. Okey, apa lagi? Omega, okey, ohm kan, yang pelajar elektrik kan, ohm, omega, apa lagi? Simbol-simbol Greek. Okey, rho untuk kira ketumpatan. Apa lagi? Okey, ini adalah bukan huruf-huruf Roman, ini adalah huruf-huruf Greek. Okay, Greek letter. Lepas tu yang ada beta kan. Okey, beta, alpha macam mana? Okey, alpha, Charlie, beta, delta. Okey, macam lagi ada simbol-simbol huruf Greek. So, untuk mengira efisiensi ataupun eta adalah P out kuasa yang dikeluarkan dibahagikan dengan kuasa masukkan. Jadi tak ada T T in saja. Tak ada T. Okey. Kemudian the expression of efficiency ataupun ungkapan bagi efisiensi juga ditulis dalam bentuk percentage. Untuk peratusan, okey, just kita kalikan dengan 100%, so kita dapatlah kadarannya dalam unit peratus, dalam unit peratus. Okey. Okey, efficiency of mechanical system. Kecekapan dalam sistem mechanical. Okey, mechanical efficiency ataupun kecekapan mechanical measure of the effectiveness, mengukur kadar keberkesanan, effectiveness with which a mechanical system perform. Okey, kadar keberkesanan ni lah effectiveness ni. Okey, kadar keberkesanan dia. It is usually the ratio, biasanya adalah rasio kadar of the power delivered by mechanical system to the power supply to it. And because of friction, yang disebabkan oleh geseran, the efficiency is always less than 1. Memangnya kita takkan dapat kecekapan dia 100%. Tak ada yang lagi yang katakan masuk 100 watt, keluar pun dapat 100 watt. Okay, takkan dapat lagi macam ni. So ini memang tak ada rasanya. Mesin kecekapan macam ni, saya dapat 1 kali dengan 1 dapat 100%. Dia mesti kurang daripada tu. Ketekan bawah, let's say ketekan bawah dia 100 watt, katakan output dia cuma ada kata 91 watt. So ini pun dah cukup tinggi, ini adalah 91% ataupun 0.91. Dan 0.91 telah kurang daripada 1 less than 1. Okay. So energy useful yang tenaga yang kita gunakan. Okay. Maknanya kat sini kita guna. Kat sini maknanya ada lagi 9 watt yang telah dibazirkan. Okay. Sebagai wasted energy lah yang telah dibazirkan. Okay, bazirkan sebab apa? Ada sebab lah, bukan saja bazirkan. Mungkin disebabkan loss pada tempat-tempat lain. Gitaran, kabel dan sebagainya. Okay. So ini adalah formula dia. Okay. Apa yang dikatakan useful energy? Useful energy is an energy that can be used to do certain work. Adalah tenaga yang boleh digunakan untuk melaksanakan kerja. Okay, itu adalah useful energy. Manakala yang tak digunakan ataupun wasted energy ataupun tenaga yang dibazirkan pula is energy is lost. Okay, apa punca yang katakan tadi saya cakap tadi 9 watt tadi hilang, lost to the surrounding, hilang di persekitaran and cannot be used dan tidak digunakan, tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kerja. Itu adalah wasted energy. Dan yang ketiga, efficiency of the device, okay, kecekapan bagi satu alat atau peranti itu boleh diukur dalam unit power lah. Okay. Contoh macam ni lah, sama je. Power useful output
Okay, output bagi dengan input. Biasanya kecil bagi yang besar lah. So, darab dengan 100. Okay. Terusnya, dash efficiency device. Okay. Dash efficiency device maknanya apa dia? Kurang efisiensi, kurang kecekapan. Peralatan kurang kecekapan rujuk kepada enjin petrol. Berbanding dengan enjin diesel, enjin petrol ini kurang kecekapan lagi. Okay. Contoh, sebuah enjin motosikal apa. Input power kan 100 joule. Okay. Tetapi yang berguna sahaja hanya adalah 25 joule. Sebab efisiensi dia hanya 25%. Manakala selebihnya iaitu 75 joule telah dianggap sebagai tenaga yang dibazirkan, energi kepanasan. Okay, 75 joule tak guna. So kecekapan dia hanya paling rendah kali. 25% sahaja kecekapan bagi sebuah enjin petrol. Okay, enjin petrol hanya 25%. Okay, tengok pula pada bahagian efficiency device. Okay. Peranti yang kecekapan tinggi, contohnya adalah motor elektrik. Kita telah supply 100 joule input power dia dan kecekapan dia adalah 80 joule. Di sini bukan 25, sini adalah 20. Okay, potong 20 20. So 80 campur 20 dapatlah 100. So motor elektrik memiliki kecekapan yang tinggi iaitu 80% berbanding dengan motor petrol. Okey, seterusnya contoh 23. If the worker takes an electric motor which is receive 1000 watt power from a battery. Okay, receive maknanya inilah input lah. And output power dia 900 at the motor. Okay, motor tu dia ada kuasa masukkan dia 1000 dan dia keluar 900. So dia tanya berapakah kecekapan motor tersebut. Sebuah motor, okay, masuk power dia adalah 1000 watt, tapi yang keluar hanya 900 watt. So berapakah kecekapan motor ni? 900 bahagi dengan 1000, so dapat darab dengan 100. Okay, 2 potong 2, okay, 1 potong 1, jadi 90 bagi dengan 1 dapat 90%. Okay, contoh 24. In the example above, the input power is 100 joule per second. Jangan keliru lah, joule per second juga digunakan sebagai watt lah. Dapatlah 100 watt. Tiba-tiba joule per second. The desired output power is, okay, yang output power dia adalah cuma 75. Input dia 100, tapi output dia cuma 75. The remaining power is lost as undesired output. Jadi selebihnya atau 25 watt ni telah hilang. So kecekapan bagi mesin ini ialah 75 bahagi dengan 100 darab dengan 100. So kita potong, so dapatlah 75. Boleh tak start ni? Play. Boleh sir. Okay. Example 25. If a machine takes 5 kilojoule for 40 seconds, what is energy output if the efficiency of the machine 70%? So, jangan keliru. Okay. Sekarang ni nak cari output. Okay. Input dah ada dah. Output. Nak cari output dan juga dia dah bagi efficiency dah bagi. Okay, efficiency dia bagi. So nak cari output.
So yang ni kita kena kalikan lah. 55 kilojoule sama dengan berapa? 55 ribu. Okay. Kemudian bahagi dengan S. Bagi nanti ya. Itu 40 saat. Berapa bagi T? KJ bagikan S plus sama dengan W sama dengan watt. So kita tahulah berapa input dia, iaitu yang ni. So cuba tekan kalkulator. 5,500 bagi 4 dapat berapa? 1,375. Sekejap dia dah kira joule lah. Oh, dia dah bagi. Saya tengok di sini dulu. Mana kira ni ni dalam watt. Kira dalam bentuk ni. Energi dalam watt. Kecil. Sepatutnya watt kan bagi dengan masa, ini dalam joule. Kita betulkan dalam buku. Pengiraannya sepatutnya dapat. Okay, sekarang ni berapa? Tekan kalkulator buat apa? Yang tadi tu 13 75. 75. Ini dalam watt. Baru boleh masuk. Yang ni tiba-tiba dalam ni pula. Ini dalam joule. Okay, sekarang ni dia nak watt bagi watt. Oh, berdapat 10%. Okay, ini adalah kuasa in. Iaitu 1375 watt. Kan nak cari E out. Berapa? Okay, berapa? Dia punya tu adalah 70%. Okay, saya buat kalau pesanan, kalau kita ingat lagi, kita panggil kadaran. Kadaran, katakan ini berapa persen ni, okay, keluaran tak tahu berapa, ini input. Input ni sama dengan 100%. So kat sini sama dengan 70%. So nak dapat X macam mana? Macam ni. 70 bahagi 100 didarabkan dengan X bahagi 1375. Okay. So X sama dengan berapa? 70 bahagi dengan 100 kali dengan 1375. Saya dapat berapa ni? Itu sama di depan sebelah. Berapa? Berapa? 962.4. 9. Okay, ini betul. 962.5. Okay, baru dalam watt. Okay, sebab apa kita nak pengiraan semua dalam watt. Tempat kat atas ni, joule per saat. Kita pakai nilai tu. Yang ni dia terus pakai joule sahaja. Okay, sepatutnya kita pakai itulah watt. Maknanya kita kena bahagikan dalam 40 saat. So tahulah nilai dia dalam bentuk watt. So output power dia adalah 962.5 watt. Okay, kuasa bukannya joule tu je kerja ataupun power atau tenaga saja. Kita nak power. Okay, contoh 26. A crane to use a lift a steel bar of mass 400 kg and height to 20 meter in 2 seconds. What is the efficiency of the crane? Okay, if the efficiency. Okay, sekiranya efisiensi dia adalah efisiensi kereta. Efisiensi okay, sama dengan 75%. What is the power input?
Okay, ni power input berapa. Jadi kita terus buat output dia. So apa dia dah bagi tahu output dia ialah dia boleh mengangkat beban seberat 400 kg pada ketinggian 20 meter dalam masa 21 adalah kuasa keluaran dia. Faham Kalau dalam ayat ni, kuasa keluaran ni ialah berapakah kemampuan lift tersebut, crane ni, ini berapakah ni device yang ni lah, kalau dalam soalan tu, yang device lah, berapakah kecekapan dia dah bagi 75, tapi berapakah output power dia ialah yang ni lah. Dia berjaya boleh mengangkat 400 kg palang besi setinggi 20 meter dalam masa 2 saat. Dan kecekapan crane tersebut adalah 75%. Terus kita tengok berapakah input dia. So, yang pertama sekali kita keluarkan info lah. M 400 kg G 981 kalau tak dinyatakan. Sebab apa? Nanti ada satu soalan dekat dalam exercise dia suruh G sama dengan 10. Okay, G sama dengan 10. H 20 meter. T 2 saat. Eta 75%. So, pertama sekali kita kiralah berapa keluaran. Ini keluaran, ini hasil dia. Iaitu kemampuan dia mengangkat 400 kg ketinggian sekian dalam masa sekian. So, jawab dulu. Sini M, G, H, unity. So, dapatlah 39,240 watt. Dan 39,240 watt ni adalah hanya 75% sahaja. Iaitu kecekapan crane ini hanyalah 75%. So, ini adalah kuasa 70%. Sekarang kita nak cari berapakah kuasa dia 100%. Okey. Berapakah 100%? Gunakan cara macam ni lah. P out 39240 bahagikan dengan P in 75 watt. 75% darab dengan 1. So, dapatlah 50,000. So, crane itu hantar tenaga sebanyak 52,320 tetapi hanya 75% sahaja yang digunakan. Okey, yang lainnya tersebar, hilang lah. Okey. Okey. Jadi kita tengok exercise 6. Ni macam mana ni? Input power the input supply of motor is 5,500 joule. Motor connected to crane to move object. If weight 2,000 Newton and move up 2 meter, find the work that has made by motor and its efficiency. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Dia bagi input yang ni. Masa tak bagi. Input bagi 500. Okay, untuk mengangkat objek. Berat dia ni W sama dengan mg. Masih ingat lagi? Mg dapat 2000. Dan ketinggian dia yang ni. Ketinggian bagi. Macam mana nak buat ni? Okay, cepat. Siapa boleh bantu saya tolong buat benda ni? Hello. Macam mana nak buat? Cepatlah macam mana? Kita jumpa soalan macam ni. Okay. Tengok kuasa. Kalau power, unit dia dalam bentuk joule per saat. Betul tak? Joule per saat.
Joule per saat. So, kita dapat tahu sini bahawa 5,500 Joule. Mana ada masa kat bawah ni. Okey. Dan yang di sebelah sini kita ada mg H bagi dengan T. Okey, mg H bagi dengan T. Okey. Apa saya buat? Kita tak ada kat sini adalah masa kan. Masa tak ada, kita potongkan dia. Okey. Kita potongkan dia. So kat sini kita dapati bahawa yang tinggal adalah mass dengan height saja. mg ni yang mg ni adalah sama dengan ni. 2000. Betul tak? Okay. Di atas kan mg kan. Maknanya mg dah ada untuk 2000 Newton. Ini berat dia, bukan jisim. So kita gunakan nilai dia 2000 dikalikan dengan height ketinggiannya iaitu 2. So dapat berapa? 4000. So ini adalah tenaga dikeluarkan. Okay. Ini adalah Joule per saat. Okay, Joule. Okay, ini adalah tenaga dikeluarkan. So kat sini kita dapati bahawa 4000 Joule bahagi dengan 5500. So berapa kecekapan dia? Kan calculator. Berapa? 0.7272. Okay, 0.7272. Satu lagi kelas 100 lah untuk kira 100% efisiensi, dapatlah 72.72 lah. Okay, 100. 72.3. Okay, soalan yang kedua. A crane efficiency to lift load 3000 kilo, ini adalah mass. So the vertical height is in 2 second is 70%. Determine the input power. So nak cari input power. So output dah ada ke atas. Okay. Dan percentage. So kira input power lah. Output power dia. E out sama dengan mg h bagi dengan T. So dapat berapa? M 3000 kali 9.81 kali H 10 dibahagi dengan T 2. So dapat berapa ni? Dapat berapa? 147,150. Okay, 14750 watt. Dan ini hanyalah 70%. Okay, 147,150 ni adalah hanya 70%. So kita nak cari 100%. Maknanya input dia berapa? Okay. Jadi kat sini 100 bagi dengan 70 sama dengan X bagi 147,150. So X sama dengan berapa? 100 bahagi 70 darab dengan 147,150. Okay, berapa? Dua 210,214.2857. 29 lah. 0.29. 2857, okey, 29 Okey, kita cara menjawab soalan ni lah. Okey, soalan ketiga. A petrol engine has an output power 96 kJ per minute. Okey, maknanya tulis 96,000
per unit tukar pada saat berapa? Unit tukar pada saat 60 kan? 60. Okay, what is a power input if the engine efficiency 2%? 2% je. Okay, pertama sekali awak tukarkanlah 96 kilojoule per minit. Tukarkan kepada dalam bentuk per saat ataupun dalam watt atau joule dalam joule per saat. Kita nak tukarkan dalam joule per saat. Joule saat itu satu ataupun watt. Okay, so dapatlah nilai dia. Awak bagikan 96,000 bagikan dengan 60. So okey berapa? 9,600 bagi dengan 6. 1,600. 1600 watt. Okay. So hasil dia adalah cuma 1,600 watt. Dan ini adalah sama dengan 20% sahaja. Okay. So kita nak cari 100%. So berapakah input power dia? So, dapat 100 bahagi 20 darab dengan 1,600. Ni extend, saya ringkaskan 1,600. 8,000. 8,000 watt. Soalan yang keempat, if a 100 watt electric motor has efficiency 82%, find the time it takes to lift a 50 kilo object to the height 8 meter. Okay, assume G. G dia nak 10. G dia nak minta 10. Okay. So, nak mula kat mana ni? Okay. Okay. Mana nak mula ni? 82% daripada 100 berapa? 82% daripada 100. Dapat berapa? 100 watt kali dengan 82%. So dapat berapa watt? Berapa output dia? Input dia 100. Output dia berapa? 82. 82 watt lah, betul lah, 82 watt. So 82 watt lah, 82 sama dengan, ini adalah formula untuk mencari kuasa. 82 adalah mgh bagi dengan T. Sekarang ni kita nak cari apa? Masa kan? Kita nak cari masa. So, okay, control. So, kita cari T sama dengan mgh bagi dengan 82. Kita naik atas, bagi bawah lah. So, T sama dengan 50 kali T sama dengan 10 kan. Pasal dia naik 10 bukan 981 pasal dia dah beritahu dah G dia naik H kali dengan 8 bagi dengan 82. Okey, apa? Berapakah masa dia? 48.780. Okey, 48.780 saat. Untuk mengangkat beban seberat 50 kilo dengan ketinggian 8 meter perlukan hampir 1 minit. 48 saat. Okey, sebuah motor elektrik 100 watt. Okey, dengan kecekapan 82%. Terusnya, okey, soalan ni. Scissor lift. Okey, ini panggil lift scissor lah, macam penting. Okey, mengangkat beban 700 kilogram, ketinggian 150 meter dalam masa 30 saat. If the input power AEI
50,000 watt. Berapakah kecekapan? Dia nak cari kecekapan dia berapa, motor yang digunakan. So, pertama sekali, ini ada input kuasa dan kita nak kira hasil dia. Okay. Hasil ni diperolehi daripada mana? Daripada sinilah hasil dia. Okay. Hasil kerja dia ialah dia berjaya mengangkat beban seberat 700 kg pada ketinggian 150 meter dalam masa 3 bersamaan. Ini adalah hasil power yang dikeluarkan, okay, yang dikeluarkan oleh E out ni. Inilah dia punya hasil dia. Beban 700 kilo, ketinggian 150, masa 3 saat. Kalau beban tu kita kurangkan, ketinggian mungkin boleh tingkatkan, masa boleh kita kurangkan. Itulah. So nak kira dia macam mana? Kita kira lah E out ni lah. Iaitu apa? M G H over dengan T. So, masukkan nilai M 700 kali 9.81 kali dengan high 150 dibahagikan dengan 30. So dapat berapa ya? Dapat berapa ni? 4.335. Sekejap berapa? 20? 34335. 34335. 34335. Okey, ini adalah tenaga keluar dia. Okey, tenaga masuk tadi dah ada 50,000. So nilai kecekapannya 34335 bahagikan dengan 50,000 darab dengan 100 lah. Okey, berapa dapat? Hitung 2, berapa dapat? RM68.67. Okey, 68.67. Okey, soalan seterusnya. A petrol engine has a work output 78,000 joule per minute. Okay. What is the power input? Okay, dia nak cari power input lah. Input if the efficiency 30%. So, okay, output dia 78,000 joule per minit. Per minit maknanya 60 saat Okay, awak tukarkan siap-siap dapat berapa ni? 78,000 bahagi 60. 1,300 watt. 1,300 watt. Okay. Sekarang ni dah dapat 1,300 watt. Dia nak cari input dan kecekapan dia 30. 1,300 ni adalah 30%. Pasal ini adalah output dia. So kita nak cari 100% dia berapa? 100 per 30 sama dengan darab 1,300. So dapat berapa? Empat tiga 4,333.33. Okay. Boleh joule per second ataupun dalam watt lah. Ataupun joule per second ataupun joule second satu. Okay. Boleh gunakan mana-mana lah. Okay. Soalan yang ketujuh. An electric motor has an input power is consumed. Okay. Input power dia 0.05 kilowatt ni jadikan dalam watt berapa? Saya pakai kosong. Berapa? 55,000. 0.055. 0.055 kilo. 55. Bukan dalam 55 je. 55 je. 55. The motor was active in 1 minute.
Okay, ini dalam 1 minit. Maknanya 55,000 dalam masa 1 minit. And produce yang ni. Okay, dia kira efficiency. 1 minit dia produce 3142. Jadi output dia ialah 3142 joule per minit. Minit adalah 60 saat lah. So dapat berapa ni? Berapa yang ni? 52.37. 52.37 watt. So output dia 52.37, input dia 55. So efficiency dia ialah 52.37 berikan dengan 55. So dapat berapa? Dapat 100. Berapa? 95.22. 22. Okey, okay, soalan yang ke-8. 8. A petrol engine has a work output. Okay, output dia 105 per minit. Maknanya E out sama dengan 105,000 100 kilo per minit. Okay, joule per minit maknanya 60 saat. What is input power? Efficiency eta dia sama dengan 30%. So ini dapat berapa dulu? 105,000 bagi 1750. watt So output dia semua 175 watt. Okay, ini adalah sama dengan 30% sahaja. So nak cari 100 bahagi dengan 30 darab dengan 1750. So dapat berapa? $58.33. 58.33%. Okay. Dan soalan yang ke-9, a pump can force 200 kg of water to height 18 meter in 30 seconds. Find the useful power if the power input 1500. Okay, input power dia 1500 watt Ini 1.5 kilowatt. So nak cari in out sama dengan mg h over t sama dengan 200 kali 9.81 kali dengan 18 bahagi dengan 30 saat. So dapat berapa? 1177.2. 177.2. So berapa kali kecekapan dia? 1177.2 bahagi 1500. Dapat berapa? Tak kena darab dengan 100 ke yang tu? Lupa. Ya, 100. Sorry. Dapat 78.48. Okay, 78.48. Okey. Habis semua ni, kami tolong salin salin dan masukkan dalam sidos sebagai peringatan untuk awak. Okey, end of chapter yang ni buat sendiri. Encik, Buat end sendiri of chapter tu kan? Yang 1B tu saya try buat tadi tak dapat lah. Power insert by elevator during the trip. Okey, kuasa. Berapa kuasa dia? Work dia saya dapat 107,910 joule. Itu work done yang pertama kan?
Nanti saya check balik sebab apa sini kata power tapi dalam joule. Nanti saya check balik benda ni. Okay. Ini mg ada velocity. Nanti saya check balik Saya check balik dengan yang file asal tu. Takut ada kat sini power. Okay. Soalan 2 dah buat dah. Soalan 2 dah buat. Lepas tu saya tak dapat soalan 3D tu juga saya tak dapat. Yang total energy kalau bola tu dia hit the floor. Total energy maknanya total energy ialah ET kan. ET sama dengan ET campur EK kan. Oh ya. EP awak dapat berapa? Dapat ini. Potential EP, energy before the spike. Kalau total energy energy potential saya dapat 5.077. Okay. Apa dia saya check balik benda ni. Nanti saya check balik Berapa sini 15 macam di total before the spike total energy hitting the floor. Kita perlu saya check dua soalan ni lah. Satu dengan dua. Yang satu B ni kemungkinan ada kesilapan kemungkinan lah. Okay, saya akan check dulu. Okay. Tak apa buat dulu. Ini yang paling depan. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Okay, saya nak download attendance. 31 orang. Agak ramai sebelum ni tak ramai. Okay. Saya tanda attendance. Hari ni 25. Okey. Ada apa-apa tidak nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita akan habis topik topik 4. InsyaAllah nanti pada hari Selasa, kita akan masuk topik yang ke-6. Yang ke-5 sikit. Apa awak akan belajar sendiri topik itu. Okey. Itu saja. Kita itu saja. Saya sudah ikhlas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semua. Bye. Terima kasih Encik. Okay. Thank you, sir. Terima kasih.